Kalau masuk dua-dua, kau lebih utama lagi. Lebih utama anak tu lenon, anak tu cerak masuk Islam. Itu cerak Islam. Dia beri hukum Islam. Satu. Itu budak-budak. Masalah yang kedua, budak-budak ni kanak-kanak orang kafir tapi dihukum Islam. Dihukum beragama Islam. Iaitu sebab berlaku perang. Apabila berlaku peperangan orang kafir dengan orang Islam, anak orang Islam kena ikat dia orang kafir. Anak orang kafir kena ikat dia orang Islam, tentera Islam. Tahan Islam ikat anak orang kafir. Tahan orang kafir ikat anak Islam. Hak tahan Islam ikat tu semata-mata tawan, semata-mata ikat tu jadi Islam. Budak tu hukum Islam. Walaupun dia tak mucak, budak tu hukum Islam. Ikat hak umur 10 tahun, 8 tahun, 7, 8 tahun, dia tak boleh bunuh, dia haram bunuh. Dalam perang, dalam undang-undang. Budak-budak tak boleh, orang betina tak boleh. Lepas tu tahan Islam hak ikat anak orang kafir tu ni sekira berlaku. Bukan kita minta nak berlaku. Sekira berlaku. Akan datang. Tidak. Kalau berlaku lagu tu, tentera Islam ikat anak orang kafir semata-mata ikat tu. Anak orang kafir tu hukum Islam. Mengikut as-sabi, mengikut orang hak ikat, orang hak tawan. Sekiranya lagu mana? Sekiranya mak pak dia tak kena ikat. Ikat anak saja. Tu jadi Islam anak. Kalau ikat anak sekali dengan mak pak, anak hukum kafir juga sebab mak pak dia ada sekali. Anak mengikut mak pak. Kalau ikat anak saja mak pak terlepas ataupun mak pak dia mati, anak saja hak hidup. Lagu tu anak tu hukum Islam juga. Nombor dua. Yang ketiga, budak-budak diberi hukum Islam juga sebab anak orang tahu. Berlaku di zaman kita banyak benar anak orang tahu. Anak orang tahu ni kita jumpa kat siapa, kita jumpa kat tepi jalan, kita jumpa kat hanyut sungai. Hanyut buah tak tahu anak siapa dia, tapi ihtimal ni anak orang Islam. Sebab kampung orang Islam. Kita jumpa tu di kampung orang Islam. Lepas tu dalam negeri kita kebanyakan tempat kita orang Islam, sebuah negeri tani. Tani jalan nara. Kalau jumpa anak orang tahu ni, hukum anak tu anak Islam juga. Hukum Islam. Mana apabila hukum Islam, daging gerbang yang boleh makan. Daging ngekah boleh makan, daging gerbang boleh makan. Hak cerak-cerak, hak tak boleh kita pergi minta anak dia orang kafir. Hak tu betul-betul kita cerak atau anak kafir. Hak ni hak tak cerak. Hak tak cerak anak orang tahu. Tak cerak kata anak Islam ke anak kafir. Tapi ihtimal orang kafir pun ada tempat kita. Islam pun apa? Hukum anak tu anak Islam. Hak tak tahu kepala ekor. Kalau hak cerak-cerak sepuluh anak orang Mandu lah, sepuluh orang Mandu pergi minta anak Cina Perak, cerak-cerak tu. Islam dia tu tunggu dia balik dulu, yang muncak tu baru hukum Islam. Belum pada yang muncak tu hukum anak kafir. Cumanya tu saya tak kira dosa pahala sebab dia tak ada mukallaf. Ketika tu nak makan daging kerbau tak boleh. Makan daging kerbau tak boleh, makan daging ngekah tak boleh. Muka hukum dia bukan Islam lagi, tunggu dia muncak. Tunggu dia muncak semasa dia balik. Kalau anak orang tahu lagu ni, kita jumpa kat leto sapah, kita jumpa hak hanyut sungai, kita jumpa hak duk tepi batas, hak tu hukum Islam lalu lah. Sebab kita jumpa di tempat orang Islam. Di tempat kebanyak orang Islam. Tu sebut dalam kitab Ad-Durrus Samin. Karya Syekh Dawud Al-Fatani. Kemudian bercara malam ni, salah satu anak orang Islam ni, kelebihan anak orang Islam. Hak mati halu. Hak mati halu ni hukum dia masuk syurga. Hukum dia masuk syurga. Ada muzhab kata, ni muzhab Mu'tazilah. Ada muzhab kata anak orang kafir, anak orang kafir. Hak mak pak dia kafir, hak mati halu tu. Ada ulama kata, ulama dalam muzhab Mu'tazilah, dia kata syurga pun dak, neraka pun dak. Maknanya ada hak tak masuk syurga, tak masuk neraka. Dalam muzhab Mu'tazilah dia kata anak orang kafir. Tu. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, hak tak pagar tak ada, hak sama tengah tak ada. Hak tak pagar syurga pedok neraka pedok tak ada. Wa imunya syurga, wa imunya neraka. Patut anak kafir masuk syurga. Masuk syurga sebab dia tak ada dosa. Dia mati halu masuk syurga. Cumanya masuk syurga tu tamneng tak ada, tamneng dia tak ada. Masuk syurga tak ada tamneng. Sebab mak pak dia masuk neraka, dia pergi tupai orang Islam, tupai khidmat. Duk khidmat kepada orang Islam, hak masuk syurga. Tak ada tamneng. Sebab tamneng ni panggil darjat-darjat ni, dia mengikut amalan kita. Dia mengikut amalan kita. Jaminan untuk masuk syurga iman.
Lepas tu kita dua amal duk semaya ke apa ni? Orang panggil sebagai darjat dalam syurga. Kelebihan dalam syurga. Untuk mendapat darjat dalam syurga. Pasal tu anak kafir dia tak ada darjat. Dia jadi budak-budak, dia jadi orang syurga. Orang hak masuk syurga. Jadi orang khidmat. Kemudian anak orang Islam yang mengikut mak pak dia, sepuh sini lah, sepuh dunia lah. Mak pak jadi raja, anak tu anak raja. Mak pak jadi puan, anak puan. Mak pak jadi tok meneh, anak tok meneh. Begitulah orang anak hak mati halu. Nah, hak mati halu ni apabila dia masuk syurga, darjat dia tu mengikut mak pak dia. Mak pak dia duduk syurga mana, anak duduk syurga tu. Mak pak dia duduk syurga Firdaus, anak hak mati halu duduk syurga Firdaus. Mengikut darjat mak pak dia. Habis kata musannaf rahimahullahu taala. Dan setengah daripada perkara-perkara yang pelik dan yang ajib. Pelik, ajib, hak tulah itu. Ajib bahasa Arab. Pelik bahasa kampung. Pelik bahasa Syiah. Sikit-sikit tekad. Ialah kanok bagi muslimin hak rasa pelik buat kita kata ada di akhirat. Kanok orang Islam yang mati sebelum balik. Hak mati sebelum balik, hak mati kecil. Hak mati tak ada nak balik lagi. Kemudian asbab bagi balik ni ada 3. Nah, salah satunya asbab bagi balik, sebab nak jadi balik, sebab mimpi keluar air mandi. Tak kira orang Cina, tak kira orang yatim. Sebab yang kedua, sebab marihir. Ini untuk retina saja. Yang ketiga, sebabnya sampai umur. Sampai umur 15 tahun. Kena 15 tahun kira tahun Islam. Bukan kira tahun orang putih tak. Bukan kira tahun hak Syiah tak. Sebab tahun hak Syiah dengan tahun Islam yang tekah umur. Kalau tahun Syiah cukup umur 10 pi beribu. Cukup kena. Hak Islam tak nak tanya, cukup mata. Kalau tahun hak Syiah panggil apa? Perman lebih kurang 14 tahun lebih. Hak Islam sampai dah 15. Sebab setelah setahun hak Islam ni dia tak sampai 360 hari. Dia tak sampai 360 hari, moga 29 dengan 30. Kalau mengikut hak Syiah, bukan hak Syiah. Sebenarnya kita panggil bukan hak Syiah, hak kebangsaan. Hak nanaca. Tahun orang Malaysia guna tahun lagu ni tak? Orang putih guna tahun ni tak? Dia pergi di Arab pun guna lagu ni tak? Dia bila bulan supaya. Dah 1 Januari, 2 Februari, 3 Mac, 4 Mei, 4 Mei pula, 4 April, 5 Mei, 7 Jun, Julai, Ogos. Bila sampai 12. Jadi hak ni international lah panggil nanaca. Orang putih, orang Mak Saleh, Malaysia semua guna tahun ni. Panggil tahun kebangsaan. Termasuk juga negara Syiah. Saya kira perjalanan matahari. Jadi perjalanan matahari ni 360 lebih. Sampai subhanallah 365 hari ataupun 300 lebih pada tu. 60 hari. 60 ataupun 67 365 hari dah ataupun lebih pada tu. Jadi hak Syiah itu hak Syiah ataupun hak kebangsaan. Hak Islam tak apa. Hak Islam 300 dapat je 12 bulan ada hak 20 bulan. Nah, kalau hak 20 bulan tu 6 bulan, hak 30 tu 6 bulan, tolaklah dalam setahun ni. Maknanya lebih kurang 354 hari dalam setahun. 55 hari, 54 hari ataupun tak sampai dalam setahun. 300 tak apa 60. Tu 12 bulan. Apabila kita kira itulah dalam sirah, dalam kita mengaji dalam sejarah. Kalau ya kira umur, sepatutnya kita kira umur Syekh Daud ni, nak kira umur Syekh Daud. Kita baca sejarah Syekh Daud. Umur Syekh Daud, kalau kira tahun orang putih, umur Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Umur dia, kalau turut tahun orang putih, umur dia 78 tahun. Tapi mari cek dalam sejarah hijrah sakarat. Kita mari cek dalam hijrah sakarat, mari cek dalam panggil apa tahun orang Islam. Umur dia 80 tahun. Tekah 2 tahun. Sebab duk tekah 5 hari setahun. 5 hari. Pas umur 70 tekah 2 tahun. Sampai tu umur kita 40.
Kalau umur kita 40 dalam surat berdapur, dalam bab percacung, sebenarnya umur kita 41 dah, Pak Islam. Kena tambah setahun. Sebab itu dalam nak kira bab fidyah, semua tu juga dalam kira fidyah, fidyah semaya, fidyah puasa. Fidyah semaya, fidyah puasa, kita tanya tok Wei ni mati umur apa? Umur 40. Kena kira 41. Bab umur 40 dan bab percacung, umur Islam kena tambah setahun je. Begitu juga kalau dia mati umur 60, dia kena ambil basi sikit umur 60. Ambil basi 2 tahun pula buat berah fidyah dia. Sebab hak Islam boleh jadi 62 dah. Hak tu umur pak cacung. 60, 70 kita ambil basi tambah 2 tahun pula. Sebab itu kita baca dalam sejarah ayat dia sikit seperti juga. Kalau kira umur dia tahun orang putih, umur dia 70. Tapi kalau kira tahun Islam 70. Tu betul tu. Tambah 2 tahun, tambah 2 ambil basi punya. Kalau hak 40 turun bawah ni tambah setahun. Kalau hak 40, 50, 60 nak atas, cara nak kira berah fidyah dia, nak buat mah ke mah. Tolak mah panggil, buat mah fidyah. Ketika orang mati, kita kena tambah umur dia setahun. Hak 60 kena tambah jadi 62. Ambil basi sikit. Hak 60 ni bab percacung dia. 60 ni level dapur dia. Hak Islam kena tambah lagi. Tahun Islam, tahun hijrah. Kalau gitu nak dikatakan umur budak-budak hak mati haluh ni iaitu mati sebelum balik. Dibenarkan bagi mereka itu semasa bakit di pada masyar ni budak-budak ni Tuhan izin ke dia. Tuhan benar ke dia, Tuhan izin ke dia bahawa beri minum mereka itu kanak-kanak akan ibu bapa mereka itu pada ketika hasyar itu, ketika hipung di pada masyar. Jika Tuhan ada ipung daripada masyar, likungnya pertama manusia dan jin. Lepas tu likungnya puak malaikat. Tu bersah-sah berbentuk likungnya. Tengah tu jin dan manusia, tak ada jalan nak boleh lagi. Maka setelah itu budak-budak semasa berada di pada masyar ni, hak mati belum balik ni, menyelit-nyelit mereka itu di tengah-tengah orang. Duk menyelit menyelit. Gagah kuat tu. Budak tu jadi gagah, budak tu jadi kuat. Hak tak boleh berjalan daripada masyar. Hidup lek hak ada roh dah. Hak ada roh tu tak hidup lek daripada masyar. Sebab tu banyak anak mati dalam perut pun sunat tak nama juga. Tak nama juga, mati dalam perut. Mati tak sampai umur. Panggil goreng. Anak hak goreng, sunat tak nama juga. Nama tu nama lagu mana? Nama hak boleh song patut orang betina pun boleh, orang jantan pun boleh. Nama orang betina pun boleh, moga kita tak tahu lagi mati dalam perut, betina ke jantan. Mati dalam perut, betina ke jantan tak jadi rupa manusia, molek lagi. Tak tahu betina ke jantan, letaklah nama hak orang panggil apa? Hak ihtimal lelaki pun boleh, panggil orang betina pun boleh. Iaitu namanya salah satunya Talhah. Nama Hindun orang jantan pun boleh, orang betina pun boleh. Nama Talhah orang jantan boleh, orang betina pun boleh. Nama lagu tu sunat kita letak. Anak mati halu, tak ada nak letak nama. Goreng lah perut dulu. Goreng lah perut. Tu dia. Goreng lah perut ni banyak masalah pula tu. Kalau goreng lah perut jadi rupa manusia dah, sepenuh kejadian dah, walaupun tak tiup roh lagi, kena ikut bicara seperti hukum Islam dah. Padahal kena mandi, kena kapek, kena taruh semayang mayat, kena taruh di kubur Islam. Lepas tu kalau hak mati dalam perut, hak tiup roh dah. Hak tiup roh dah 4 bulan lah, 4 bulan nak utah dah. Roh dah. Hak tu hak lebih utama. Kena mandi, buat imunya dia mati tu ada rupa manusia ke, tak ada rupa manusia lagi ke, tapi roh ada. Hak tu kena mandi, kena kapal, kena semayang, kena taruh di kubur Islam. Kalau hak mati misalnya goreng 3 bulan, baru 3 bulan goreng tu daging, stokor daging. Stokor daging kalau kita tanya bomo, tanya tu beda kata hak ni asal kejadian tu. Tu stokor daging gitu ya. Suku anak ikan, merah-merah suku anak ikan. Kadang-kadang nama buku-buku tahu itu siapa. Awak suka anak ikan je lah. Tu orang tu. Hak lagu tu hak tak jadi rupa orang lagi, tapi asal nak jadi rupa orang dah. Duk jadi seketul daging lah, jadi daging. Tak pecah tangan lagi, tak pecah tangan kaki kepala tak ada lagi, jadi daging.
Lagu tu roh tak ada lagi, roh tak ada. Dah jadi tak jadi rupa orang lagi, tapi asal kejadian manusia. Kalau hak setara tu, goreng tu baik, basuh-basuh cuci, buku-buku tanah dikubur. Tanah. Tak kena panggil apa? Tak kena semaya. Hak tu tak kena semaya mayat. Tak kena habis duit tu, tak kena padah ke semaya mayat. Tu dia. Beranak tu baik, stokor daging. Padah semaya mayat boleh 1,000. Boleh tengok mana mayat. Buku supaya kering je, stokor nak pasal cicak. Hak setara tu, hak ketua daging setara tu, basuh-basuh bercuci, buku-buku di tanah dikubur. Tanah dikubur dekat mak-pak dia. Dekat dia beradik tanah dikubur. Tak ada mas maya tu. Hak tu wajib kapel buku molek buku lah. Kapel tu mana buku, lepas tu kita tanah dikubur guys ni. Hak panggil apa? Hak jadi seketul daging, tak masuk roh lagi. Tapi tak ada upah lagi. Seketul daging hak tak ada upah. Hak tak pecah tangan, perut, kaki, kepala, tak ada mata, tak ada lagi. Basuh-basuh cuci, buku-buku kita tanah, tak ada kena semaya lagi. Kemudian setelah itu, puak budak-budak ni semasa terakhir bakit di pada masa ni. Berlakulah padanya orang pada masa ni dahaga yang amat sangat. Dahaga sungguh. Dunia pun dahaga dah. Dunia dahaga dah. Terutamanya orang Cimani dahaga air semua. Saya pun tak tahu ni. Cimani kita aja tak kecil ni. Dahaga air semua. Tu alamat. Kecil acak air dahaga semua. Tak ada kena gicit sekali. Dia namai. Takut kena Cimani. Setelah begitu sangat dahaga. Sebab apa di pada masa ni sangat dahaga? Sebab bakit pada kubur tak ada apa. Tak ada nasi kerabu di pada masa. Di pada masa tak ada kedai kopi. Tak ada nasi kerabu. Kalau ada duit tak laku dah. Tu dia. Lepas tu ni satu-satunya orang yang dapat minum air kuala kausar Nabi di pada masa ni. Lepas tu budak ni boleh minum air daripada budak ni. Anak-anak ada buat air ni. Baru hilang dahaga selama-lamanya. Boleh minum air kuala kausar pun hilang dahaga selama-lamanya. Hatta sehingga masuk neraka pun tak dahaga. Buku dahaga tu tak ada. Gitu juga kalau takdir boleh masuk syurga. Jadi minum dalam syurga, makan dalam syurga bukan buku dahaga. Bukan buku dahaga, bukan pasal dahaga, bukan pasal lapar. Pasal nak seronok. Pasal Tuhan nak balas nikmat. Bukan makan kerana lapar, bukan makan kerana dahaga. Dalam syurga, makan untuk calon, makan untuk sedap-sedap, bersedap-sedap, bersenok-senok. Semua makan orang kaya. Makan orang kaya ni bukan makan lapar, makan calon. Bagi anak bini calon, sang makan ni, order makan ni beribu-ribu, makan calon, bukan makan lapar. Sebab dia kaya dah. Makan jenis-jenis di rumah. Dalam syurga semua tu juga. Makan dalam syurga, minum dalam syurga ni bukan pasal lapar, bukan pasal dahaga. Pasal untuk Tuhan nak balas nikmat kepada hamba dia yang takwa, hamba dia yang taat pada Allah, yang taat pada Nabi, yang taat pada Allah. Kemudian dahaga sebab satu tak makan lama. Yang kedua panas. Pada masa ni panas. Panas matahari lagi, panas penuh lagi. Panas orang ramai, panas jin ramai. Hipun setempat tu lah kan. Kita hipun di pada Arafah tu orang saja, tak hipun lagi dengan itik ayat lembu kubah. Tak hipun lagi dengan jin dengan hatu. Dia pada masa hipun semua. Syaitan pun tempat tu. Jin pun di situ, hatu pun di situ, malaikat pun di situ, manusia hak kafir hak Islam tempat tu lah kau. Hipun setempat tu lah kau. Bertindih-tindih supaya dunia raga. Bertindih-tindih supaya berah dalam kundi. Satu kepala ni 1000 tapak kaki duk jejak. Sabit tu tak panas kan tu. Ni sebab orang kena azab lah. Ni sebab orang kena azab. Ni sebab orang dapat nikmat, dia bawa bayang yang arah. Dan melihat ia setelah puak ni dahaga sangat. Tengok-tengok semasa duk dahaga, tengok-tengok budak duk buat air. Supaya kita pergi makan nasi kerabu lah. Makan tes nasi kerabu. Panggil juga budak lekat nasi kerabu. Tu dia lapar air, makan dahaga air. Panggil budak-budak mari nak beli air, nak makan air. Tu sangat. Dan melihat ia ketika duk dahaga, ketika duk lapar tu, tengok-tengok budak-budak duk di pada masa tu duk buat air. Klek-klek-klek dengan sejuk dengan peluh digelah.
1,000 nak beli, lapar. 10,000 pun beli kalau boleh beli. Tapi di situ budak-budak tu dia tak ui kat orang lain. Orang lain minta dia tak ui. Tu. Nah, orang ni minta tak mau ui, tak sewi. Ada minta tak mau ui, tak sewi. Dia nak ui kepada mak pak dia ya. Cari mak pak dia. Budak ni cari mak pak dia. Biar apa kanak-kanak? Adalah pada tangan mereka itu kanak-kanak bekas-bekas ada bekas, ada gelas yang ada padanya pada bekas tu air. Ada air sejuk, sedap minum. Setelah begitu, nampak budak-budak ada buat air, maka apabila orang-orang meminta minum, pakat minta weh lapar. Supaya kita duduk pada Arafah pun minta dah, tak sah orang minta air, minta air. Nah, kita duduk pergi tempat jo, nampak demo bibir air, minta air panas. Tengah duduk dengar bayar, tengah duduk dengar jo, tengah duduk dengar orang ceramah. Nampak air lalu ke depan minta minta budak tak sewi. Tu maka jawab mereka itu kanak-kanak. Jawab mereka itu kanak-kanak bahawasanya puak kanak-kanak ni, puak budak ni nak beri minum akan ibu bapa kami saja ya. Kami duk cari mak pak kami ya. Mak pak ni, mak pak termasuk juga tuk weh. Mak bagi pak masuk sekali. Tu panggil mak pak. Supaya ni lah kita dapat anak. Anak kita sekabut tak ada hak pakar. Tapi kita pakai cucu-cucu. Siapa kalau juga? Dia panggil anak kita juga. Anak dengan jalan wasifah, cucu. Cucu tak ada sekabut hak pakai. Cicit kita pula. Tu maknanya tak kena putus asa lah. Anak kita tak berjaya, kita harap cucu kita berjaya pula. Cucu kita tak berjaya, harap cicit kita berjaya juga. Berjaya pula. Tu kelebihan kita ada anak. Ada anak pun tak apa dah, uduh molek buat anak kita. Walaupun dia tak berjaya, kita harap kata dia cucu pula berjaya. Cucu tak berjaya, cicit dia. Ada tu sampai kemat hak mana sekor tu, hak jadi alim, hak jadi berjaya, hak jadi soleh, hak jadi juru. Ada. Tu kelebihan kita menikah. Kelebihan kita kahwin. Dapat anak yang soleh, tak dapat anak pun cucu. Masuk dari kata anak kita juga. Anak dengan jalan wasilah. Wasilah. Dengan sebab kita beranak ke anak, boleh cucu, cicit, zuriat kita tu. Panggil masuk dalam kategori, masuk dalam lingkungan anak yang soleh juga. Sebab tu tak ada kena putus asa. Takdir tu anak tak berjaya tak apa, cucu. Nanti cucu pula. Takdir tu kata cucu tak berjaya, cicit pula. Takdir kata cicit tak berjaya, cucuk pula. Takdir kata cucuk tak berjaya, tak tahu nak sebut dah. Gapo dia cok-cek ke gapo tak tahu. Lepas pada cucu, cicit, lepas cicit. Kalau orang mandi lepas cicit, itu kita biasa tanya. Lepas cicit ke apa? Anak, lepas anak cucu. Lepas cucu cicit, lepas cicit. Dia kata piuk. Lepas cicit piuk dia tu. Lepas cicit piuk. Kita lepas cicit cicit. Lepas cicit cocek. Tak tahu nak sebut lah. Tu maknanya zuriat kita tu ada kelebihan. Tu zuriat kita ada kelebihan. Hak mati halus tu dia boleh tolong we minum air daripada masyarakat. Tu dia. Tu tak nak putus asa, tak payah putus asa. Muka takdir tu takdir tu berjaya tak berjaya tu Kita usaha ya. Ni sebuah hati jangan putus asa. Boleh jadi Allah tak tunjuk lagi lapis anak, boleh jadi Allah nak tunjuk di cucu. Di pekat cucu ni boleh jadi tikmil pula. Di pekat cucu ni boleh jadi guru pula. Di pekat cucu boleh jadi orang kerja agama pula. Boleh jadi pekat cucu pula. Tu kadang-kadang mak pak tak tahu mana tapi cucu jaya alim. Kadang-kadang anak tak ada setara mana, cicit pula alim. Tu dia. Tak panggil kita orang beragama Islam, benih kita Islam tu, dia ada Islam sampai anak cucu. Tu panggil Islam secara tabi'. Secara tabi'. Mak pak kita Islam, anak cucu ni diberi hukum Islam. Maka tak kalau setelah begitu, maka apabila orang minta minum, maka jawab mereka itu kanak-kanak. Lakoh ni. Tak khabar kata lakoh. Lakoh tak?
Hikayat ni tak baca lagi ni. Hikayat tak baca lagi. Maka menyelit-nyelit mereka itu di tengah-tengah orang kerana mencari ibu bapa mereka itu supaya nak beri minum akan mereka itu dua ibu bapa kerana sangat dahaga itu. Habis itu. Dan dihikayatkan ada cerita pula. Buku pada Masyar ni ada cerita pula. Kelebihan orang ada anak. Dihikayatkan dan diceritakan bahawasanya setengah daripada orang yang saleh. Orang yang saleh. Buku saleh ni dia ada tiga. Panggil tiga tarikh. Saleh ni. Satu, anak soleh. Yang kedua, orang soleh. Yang ketiga, amalan soleh. Tiga ni. Tak suka lah kau. Di segi takrif dia, di segi nak dinamakan anak soleh setara mana, amalan soleh setara mana, dan juga kepada satu lagi, orang soleh setara mana. Pertama sekali, iaitu anak soleh. Anak soleh ni setara mana nak dikatakan kita boleh anak kita yang soleh dah. Anak soleh. Iaitu anak soleh ni anak yang boleh jaga agama. Tu anak soleh. Anak boleh jaga agama. Tu dia boleh jaga agama. Kadang-kadang dia tak semaya, itu dia punya dosa. Dosa tahya. Kadang-kadang dia tak puasa, naik tahya, tapi dia boleh jaga agama. Maknanya dia boleh jaga iman dia, jaga agama dia, jangan menjadi murtad. Anak soleh dah setara tu. Tu dia nak cari semaya tak putus langsung, maksiat tak ada langsung. Nah, hak tu panggil orang soleh. Kurang-kurang nak nama anak soleh ni, anak yang boleh jaga agama. Iman dia tak rosak, Islam dia tak rosak. Lepas tu dia semaya tak dia. Dia puasa tak puasa tah dia. Tu dia. Dia ada buat maksiat sekali-sekala tah dia. Tapi tetap anak ni panggil anak yang soleh. Anak boleh jaga iman, anak boleh jaga agama, tak jadi murtad, tak jadi kufu. Diri dia tu tak jadi murtad. Diri dia tak jadi kufu, namanya anak yang soleh. Apa yang dia berdoa kepada dua ibu bapa dia siapa? Siapa pada? Hak dia tak semaya tak apa. Hak dia tak puasa tak apa kita. Naik atas kepala dia ya. Hak dia berdoa hak molek-molek hadiah pahala semua siapa? Tu anak yang soleh. Setara tu anak soleh. Kemudian yang kedua amalan yang soleh. Tahu mana nak menamu amalan yang soleh? Amalan yang soleh ni kurang-kurang. Amalan hak kita buat tu kita buat dengan belajar. Tu amalan yang soleh. Kecil cara rekah. Amalan setiap amalan hak kita buat kita buat belajar. Tu amalan yang soleh. Kita puasa dengan belajar. Kita semaya dengan belajar. Kita baca Quran dengan belajar. Kita pergi wahji dengan belajar. Kita semaya sunat dengan belajar. Namanya amalan yang soleh. Ada satu takrif lagi, amalan yang soleh ni amalan yang mencukupi segala syarat dia. Amalan hak cukup syarat. Kita semaya kita cukup syarat. Semaya kita cukup rukun. Rukun dia cukup, syarat dia cukup. Lepas tu adat dia pun cukup. Adat dia maknanya ikhlas, keikhlasan. Ikhlas dia, khusyuk dia cukup. Sekali dengan adat-adat dia baru dinamakan amalan yang soleh. Amalun mutalabbisun bisyuruti wal arkani wal adabi. Amalan yang bersepakai dengan segala syarat-syarat, dengan segala rukun-rukun, dengan segala adat-adat. Lagu tu namanya amalan soleh. Semaya kita cukup syarat dah, cukup rukun dah, cukup adat dah, cukup. Semaya kita namanya amalan soleh. Walaupun kita tak semaya sunat, semaya wajib saja, soleh dah. Semaya sunat hak labur, puasa sunat hak labur. Tapi sekurang-kurang nak nama amalan soleh, hak wajib tu cukup syarat, cukup rukun, cukup syarat, cukup dengan adat. Boleh dah amalan soleh. Kalau hak sunat, hak tu labur lagi. Hak labur lagi, tak rugi masa. Hak tu panggil mengisikan kekosongan masa kita. Jadi boleh panggil apa? Tak mubazirkan masa, tak mensia-siakan masa. Tu panggil amalan soleh. So lagi panggil orang yang soleh. Orang yang soleh lawan dia orang mak saleh. Tapi orang mak saleh lah ni ada hak Islam pun ramai dah. Mak saleh lah ni.
Nah, masalah masuk Islam ramai dah. Nah, orang Amerika ada Islam, orang Eropah, Europe ada Islam, Afrika ada Islam, South Afrika Islam. Jadi tu dia. Ada orang masuk Islam ramai dah. Jadi nak kata orang yang soleh ni, orang setara mana nak kata orang soleh? Payah, orang soleh ni payah pada saat ni, payah pada amal yang soleh ni. Nak kata orang yang jubuh, orang yang soleh ni sekurang-kurang nak masuk syurga. Sekurang-kurang nak masuk syurga orang soleh. Lepas pada tu masuk syuhada, orang mati syahid, orang nabi, orang rasul, orang siddiqin. Ya, minal anbiya wal mursalin wasyuhada was-siddiqin was-salihin. Tu golongan hak masuk syurga. Satu hak masuk syurga ni golongan rasul-rasul. Kita tak boleh dah nak usaha jadi rasul. Yang kedua golongan hak masuk syurga nabi-nabi. Boleh tak usaha nak jadi nabi? Tak boleh dah. Nabi sekat nabi kita dah. Yang ketiga, golongan orang mati syahid. Oh, orang mati syahid tahu kita. Tengok jarum bomoh pun takut dah. Orang telah nak mati syahid, tengok jarum pun takut dah. Lari ke dulu lah. Dia ingat tuk kita dulu. Bomoh mari, bomoh anak mari nak cocok tu lari nusuk masuk di kelabu dah. Takut jarum. Takut jarum serius, nak takut jarum. Kalau makan ubat tak apa, kalau cocok, kita tanya dua-dua tak lawan. Kaki pula, lari nusuk ke bomoh, masuk di kelabu. Bomoh mai cari nusuk di kelabu. Tak ada. Goyak besar kot cucu kata tuk tak ada. Bomoh mai cari. Lepas tu, hak kita boleh usaha. Hak sutai panggil hak terakhir, iaitu orang yang soleh. Orang siddiqin payah sepuluh Abu Bakar dan sepuluhnya sahabat-sahabat tu payah. Hak kita boleh usaha orang siddiq, orang salihin. Orang salihin ni setara mana kita boleh usaha? Iaitu orang yang apa orang panggil man adda huquqallah wa huquqa ibadi. Mereka yang boleh menunaikan kewajipan dia dengan Tuhan. Kewajipan dia boleh tunai dengan Tuhan. Lepas tu dia boleh tunai kewajipan dengan manusia. Dengan hamba Allah dia boleh tunai kewajipan dengan hamba-hamba Tuhan. Maknanya orang ada dua hubungan. Hubungan dengan Tuhan pun yang molek, hubungan dengan manusia pun dia molek. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan manusia dia tak ada, dengan mak pak dia molek, dengan tok guru molek, dengan ustaz molek, dengan jiran pun yang molek, dengan orang kampung pun dia molek, dengan panggil saudara Islam pun dia molek. Tu dia panggil orang ni, orang panggil orang soleh. Dengan Tuhan molek, sembahyang, puasa, zakat, haji tunai semua. Kewajipan dia tunai. Dengan anak bini dia tunai. Tu. Lepas tu dengan manusia pun dia tunai. Kalau ada hutang pun dia bayar hutang. Kalau ada nazar dia tunai nazar. Tu sakut dengan orang. Kalau ada apa lagi? Nah, kalau ada curi dia minta halal semula. Tu dia. Tu hak sakut dengan orang. Hak kalau ada ngupat dia minta maaf. Dan sebagainya. Jadi dengan manusia tak sakut, dengan Tuhan pun dia boleh tunai kewajipan dia. Namanya orang soleh. Tu sekurang-kurang orang nak masuk syurga. Baik hubungnya dengan Tuhan, baik hubungnya dengan sesama manusia, sesama hamba Tuhan. Kemudian cerita ni ada seorang dihikayatkan. Dihikayatkan dan diceritakan bahawa setengah daripada orang soleh. Tu. Habis dah bagi ada goyak orang soleh ni. Soleh, ada orang soleh, ada amalan soleh, ada anak soleh. Setara tu anak soleh, setara tu amalan soleh, setara tu lah panggil orang yang soleh. Amalan yang soleh, orang soleh, anak soleh. Bukan anak hak nama soleh dah. Anak hak nama soleh ada juga tak jadi soleh, jadi karut. Tu panggil dalam kaedah kata al-ismu la tughayyiru al-musamma. Nama ni tak boleh mengubahkan musamma. Tak boleh mengubahkan diri dia nama tu. Kadang-kadang nama molek tapi tuai tak molek. Tuai perangai tak molek. Kadang-kadang nama tak molek, nama pundur yang dulu. Nama pundur, nama timung. Nama cik bungo. Cik bungo, cik melong. Nama apa lagi? Nama tak ada molek tapi perangai molek. Tak apa. Syurga apa tu? Tapi kalau tak nama molek, perangai tak molek, kenapa apa tu juga nama? Nama Muhammad. Nama Idris, nama Nabi. Tapi kalau perangai tak molek, neraka apa tu? Nama tak molek tapi perangai dia molek. Iman dia molek, Islam dia molek. Syurga.
Itu dia. Tapi nak dua-dua lah, nama molek, tua molek. Tu nama molek hak tu molek. Nama molek sebab nama hak molek tu sunat. Sunat kita letak. Nah, panggil sunat kita letak panggil hak 2000 bapak. Sunat letak nama anak cucu ni nama hak molek. Sunat. Tapi kalau letak nama hak tak molek, perangai molek tak apa, okey dah. Okey dah. Kalau kita boleh nama molek, perangai molek, tu lagi aula, lagi molek. Tu dia. Ya, dia panggil dia kaedah ni yang masuk dalam bab Arab. Asalnya al-ismu la tughayyiru al-musamma ni masuk dalam bab Arab. Nama ni tak boleh mengubahkan musamma dia. Ya. Supaya kata tilmu. Tilmu ni nama tilmu. Najih. Kita nak ubah tilmu jadi tak nama lain ha. Tak nama dodo pula. Tilmu tak nama dodo. Kau dia tilmu aku nak panggil dodo, aku nak pakai tilmu ni. Nak pakai habis 2-3 tupuk. Boleh tak? Tilmu ubah letak nama dodo. Dia jadi tilmu situ. Walaupun kita letak nama dodo, kau dia tilmu aku nak panggil dodo. Jadi tilmu situ juga. Begitu juga agak. Agak. Kau dia agak ni tak si panggil agak dah. Sebut kata agak dia haram minum, haram setuh. Haram kita setuh, haram kita minum, haram kita ubat tak boleh. Agak so tak boleh. Gua lain tak apa, kalau sud tak ada ubat, gua lain benar haji lain tu boleh. Kecuali agak. nak buat ubat tak boleh. Kemudian agak ni, kita ubah nama pula, tak nama agak. Tak nama Pepsi. Agak kita tak nama Pepsi. Pepsi kalau betul dengan tarikh agak juga Pepsi pun. Tu tak sah tak nama agak, tak nama Kasbet pula. Kasbet. Ni bukan agak, bukan lau, bukan agak. Lepas tu gapo? Hak ni Kasbet bukan agak. Kasbet bukan masuk dalam tarikh agak juga. Dia ubah nama benda hak agak. Dia ubah nama benda hak najis. Ubah nama tilmu jadi dodo, dia jadi tilmu situ. Tak jadi dodo. Tu makna kata buku nak molek ni dia bukan nanti nama tu sebagai sunat. Kalau nama tu molek, orang tu molek lah. Orang dulu molek lah. Nama tak ada molek. Mek timoh, tu dia. Kadang-kadang dia sebut mek dok dak peh. Mek timoh, mek bidah, mek selama. Dia sebut mek, lepas tu mek nama anak seorang mai letak. Tu panggil apa? Tu panggil gapo? Kunyah. Bahasa Arab kata masuddarat bi abin au ummin. Letak panggil nama mak ataupun pak duk dapat dulu. Kemudian setelah begitu orang soleh ni telah berazam akan meninggal berkahwin. Ada seorang niat tak si bini. Cerita orang seorang pemuda, seorang yang soleh dia kira nak buat amal. Dia kira nak duduk dalam sejid semua, tak sebini, tak semenikah, tak sewak kerja. Kira nak buat amal. Lepas tu berlaku satu masa, maka bermimpilah di dalam tidur. Satu masa, satu ketika yang mimpi dalam tidur dia. Mimpi. Bahawasanya mimpi ni ada mimpi sebenar, ada mimpi karung, ada mimpi bohong. Tu. Tak ingat dah nak cerita. Ada kitab mimpi ada. Ada mimpi sebenar, ada mimpi bohong. Tu dia. Habis itu. Mimpi sebenar ni salah satu hak ada ingatnya, salah satu tidur ada asmaya. Tidur ada asmaya. Yang keduanya mimpi tu berulang-ulang kali. Acak kali tu mimpi hak dulu. Tu acak kali tu mimpi hak dulu. Mimpi tu berulang-ulang kali. Lepas tu yang tiganya mimpi tu bukan benda hak kita duk fikir. Bukan kita duk fikir dak, bukan benda kita duk khoyal dak. Bukan kita duk ingat supaya kita baru pelik kerja. Kita mimpi kita duk buat kerja, hak tu mimpi tu tak ada. Satu mimpi ada wuduk, tidur ada asmaya. Yang kedua mimpi tu berulang kali, hak tulah. Malam ni mimpi, malam esok tulah pula mimpi. Malam esok tulah pula mimpi. Mimpi kata tok kita mati. Malam esok mimpi pula tok kita mati. Malam lusa mimpi pula tok kita mati. Kalau kita tengok mati lah. Hak tulah, dia mimpi hak tulah. Dia berulang kali hak tulah. Lepas tu mimpi tu bukan benda hak kita khayal.
Bukan benar kita khayal, bukan benar kita duk ingat sungguh-sungguh. Waktu kita duk ingat sungguh-sungguh kat anak kita. Sebab mimpi anak kita klik rumah kita. Mimpi pasal apa? Pasal duk ingat sungguh-sungguh. Yang bawa kita tidur, ingat anak duk klik rumah kita. Jaga-jaga tengok tak ada seorang apa. Duk seorang juga. Tu panggil benar kita khayal. Bahawasanya seorang soleh ni yang mimpi dia ni mimpi di padang mahsyar. Mimpi seperti mimpi pada masa, mimpi dapat tengok Tuhan, mimpi seperti kalau mimpi jumpa dengan Nabi, mimpi seperti tu syaitan tak boleh buat jumpa Nabi, mimpi jumpa Tuhan, mimpi jumpa Nabi, dan mimpi duduk di pada masa. Kalau mimpi duduk dalam kubur, tu mati lah. Bukan mimpi. Tu dia, mimpi duduk dalam kubur, lo katok boleh muka nakli, tu bukan mimpi lah, semua mati lah. Dan berlaku padanya dahaga yang amat sangat. Semasa seorang muda ni mimpi, dia berada di pada masa, lepas tu dia rasa dahaga. Dan melihat ia akan berapa kanak-kanak, adalah pada tangan mereka itu bekas-bekas yang ada padanya air. Maka apabila orang minta minum, maka jawab mereka itu kanak-kanak, bahawasanya kami nak beri minum akan ibu bapa kami saja. Kalau budak-budak tu jawab dalam mimpi dia. Dia nampak pakat orang pakat dia minta air di budak. Budak jawab kata kami tak sewi, nak beri kat mak kami saja ya. Setelah itu orang soleh hak mimpi saat ni jaga daripada ia. Jaga ia orang soleh berpagi-pagi. Bawa pagi-pagi masuk subuh jaga. Tu soal lagi mimpi dekat dengan subuh hak mimpi suatu. Dan mimpi kalau mimpi mimpi tengah hari. Tu dia. Mimpi ngorek tidur dah mimpi. Mimpi hak suatu mimpi dekat subuh. Mimpi cah jaga. Terjaga dalam keadaan kita ada sembahyang. Mimpi dekat dengan subuh atau mimpi mati. Mimpi benda hak berlaku mati. Kadang-kadang kita mimpi ni kita 2-3 tahun lagi nak berlaku. Kita mimpi dah gelap. Pak berlaku 3 tahun baru ingat, hak ni hak mimpi dah dulu ni. Berlaku hari ni hak kita mimpi dah dulu 2-3 tahun lepas. Ada baru berlaku tu baru ingat ni hak berlaku 2 minggu lepas dah dalam mimpi kita. Baru berlaku hari ni. Tu jaga dia berpagi-pagi menuntutlah ia. Lepas pada dia jaga tu, goyak kau ngopok dia selalu nak bini. Dulu duk tak sedih ni. Bahawa dia mimpi kata kelebihan budak ni boleh tolong, boleh syafaat daripada masyarakat. Goyak ku waris dia, goyak ku ngopok dia nak bini. Akan berkahwin kerana harap bahawa Tuhan beri kepadanya pada orang soleh tu anak. Harap-harap nak ke anak, tu kalau matlamat bini. Kalau bini tak sikat anak, tu bukan matlamat bini. Matlamat bini ni bini nak ke anak. Nak kepada anak. Dah sunat pula cari hak bakar anak ramah. Nak cari bini cari hak bakar anak ramah. Kita duk cari bakar tak ada anak pasal nak kira pesaka. Kata tak ada anak, pesaka boleh banyak sikit duk kira kot tu. Dalam hukum sunat cari hak bakar anak ramah. Hak titih ramah, hak bakar ramah. Supaya kita nak beli kambing kita tanya hak bakar banyak, hak beranak 4 tu. Beli kambing hak beranak 4 sekali beranak 3 sekali beranak tero 2-3 tahun no kambing mau kita banyak. Tu nak cari menantu hak ada ramai. Kita nak cari menantu hak tak ada. Cari menantu nak cari bini, cari orang tina hak bini, cari hak bakar ramai, hak anak ramai. Hak pasal berakhir beranak. Ada juga orang tina tak akhir beranak. Belaki nak beranak tak mau. Tu ada juga orang tina. Lagu tu tak ada. Tu dia. Cari hak nak lelaki, lepas tu hak nak ke anak. Hak berakhir beranak. Tu maka mati ia. Anak tu kalau mati ia anak tu pada ketika kecil. Dia harap kata dalam anak dia ni mati halu, dapatlah kelebihan sebab dia mimpi tu. Maka jadilah ia anak tu yang mati kecil tu yang memberi minum akan dia akan seorang yang soleh. Daripada masyarakat tu harapan dia nak menikah pasal tu. Pasal harapan kata anak dia kalau hak mati halus pun tak rugi. Boleh syafaat, boleh beri minum daripada masyarakat pula. Maka teranglah bagi kita bahawasanya orang-orang yang anaknya mati sebelum balik berguna, bukan tak guna, tak susah lah. Takdir Tuhan tu ada hikmah takwa. Hak mati halus pun ada faedah. Hak mati besar pun ada faedah. Tu dia, hak mati halus pun ada faedah. Faedah daripada masyarakat pula. Hak mati besar pun ada faedah. Boleh kita tupai dunia pula. Tu berguna yang amat besar. Maka janganlah diikutkan dengan perkara-perkara yang haram. Tapi nak dapat kelebihan ni, kelebihan anak cari mokpok we minum air ni,
semasa anak mati itu dia boleh sabar. Dia tak ada buat benda haram. Dia tak ada berbiji sabak. Dia tak ada meratak. Dia tak ada mengepek. Kadang-kadang anak mati tok laki ngepek kat bini. Kadang-kadang tok anak sebab anak mati ni bini ngepek kat tok laki. Ada juga orang Tino dia beranak ngepek kat tok laki. Ada juga. Bawa anak besar sikit cari tok laki pula. Kau halu-halu tu ngepek juga kat tok laki. Tu dia. Itu panggil nak dapat kelebihan ni. Jadi suami isteri itu dapat sabar dengan baik. Tak ada mengepek dak buku takdir tu, tak ada mengepek. Seperti memongoh, pongoh, berlaku kematian pongoh dengan mencarikan baju atau umpamanya tak berlaku lagu tu, tak berlaku biji sabak, barulah dapat kelebihan saat ni. Kelebihan anak mati halu tu dapat kelebihan daripada masyarakat pula. Boleh jumpa daripada masyarakat pula. Kemudian kata musannaf, anaklah kita tahu bahawasanya haru-hara di pada masyar itu ialah perkara yang amat besar. Sekat tu dulu untuk malam ni. Sekadar itu kita boleh dengar kelebihan orang bini, orang kahwin, orang menikah, dan kelebihan orang dapat anak hak mati halu. Begitu juga cucu supaya anak kita, cucu kita mati halu. Lagu tulah, macam tulah balasan Tuhan daripada masyar. Yang baik pada malam ni, taufik hidayah daripada Allah, kekurangan dan kelemahan mohon maaf, semoga Allah memperbaiki. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita minta ampun, sama-sama kita gapo lagi minta doa dapat kejayaan dalam kampung kita, dapat rahmat, dapat sakinah, dapat kasih sayang. Semoga kita boleh bersama pula di akhirat, sama-sama masuk syurga, sama-sama berjaya belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala fitul arifin wa sa'ruzana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,